KPM. Didik TV KPM. Kenal pasti panjang jejari. Okey. Alamak, pencet jatuh. Okey, jejari yang mana yang ni ke? Tak, jejari yang ni. Okey. 120 sentimeter. Betul Hai ke? Chris, buat apa tu? Hai cikgu, tengah buat kerja rumah cikgu. Tapi Lepas tu nampak macam Chris macam keliru je dengan soalan saya. Betul cikgu, saya tak pasti yang mana jejari, yang mana diameter lah cikgu. Sebab ada 3 garis yang berbeza dalam bulatan tersebut, betul tak? Betul cikgu. Okey, tapi tak apa, jangan risau. Okey. Nanti hari ni kita akan belajar mengenai macam mana kita nak kenal pasti bahagian bulatan. Tapi Chris kena fokus dalam kelas saya nanti, boleh? Okey, boleh cikgu, jom. Okey, jom. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah rendah. Saya Chris MJ temankan anda untuk 1 jam ini di mana kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk tingkatan 2 bersama Cikgu Amni. Hai Cikgu. Hai Chris. Apa khabar Cikgu? Sihat. Sihat ya Cikgu. Okey, sebelum kita teruskan, kita juga dibantu oleh Cikgu Azliana untuk episod kali ini selaku juru bahasa isyarat. Hai Cikgu Azliana. Okey, baiklah cikgu, dan seperti biasalah cikgu, dalam satu bilik darjah tak lengkap tanpa rakan-rakan sekelas, betul tak cikgu? Betul. Okey, jadi siapakah rakan-rakan sekelas kita di Google Meet cikgu? Di manakah mereka? Mana dia orang? Itu dia. Hai semua. Okey, baiklah cikgu, mungkin boleh tak perkenalkan rakan-rakan kita hari ini? Silakan. Okey, rakan-rakan Chris hari ini adalah yang pertama kita ada Nasrullah. Hai Nasrullah. Hai Nasrullah. Okey, kita ada Nadwa, Hanan. Hai Nadwa. Hai Nadwa. Okey, dan kita ada Shashan. Hai Sashen. Dan kita ada Tan Yong Wei hari ini. Hai Yong Wei. Okey. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya kawan-kawan saya dulu. Semua dah sedia tak nak belajar matematik hari ni? Kalau dah sedia, boleh tunjuk mini love. Mini love bukan thumbs up. Yong Wei tak dengar arahan ni. Okey. Itu dia. Okey, semua dah fokus, semua dah sedia. Cikgu, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ni? Hari ni nak belajar apa cikgu? Okey, macam tadi kan Chris ada nampak kan, hari ni kita akan belajar mengenai bulatan. Macam mana kita nak kenal pasti bahagian bulatan. Okey, tapi sebelum tu saya nak terangkan dulu apa yang dikatakan sebagai bulatan, definisi bulatan. Okey, kalau Chris nampak, murid-murid nampak dekat skrin masing-masing. Okey, dalam kehidupan harian kita memang selalu dikelilingi dengan pelbagai bentuk. Terutamanya bentuk bulatan. Kita ada duit shilling, kita ada bentuk jam, cincin yang Chris pakai itu pun bentuk bulatan. Ada pakai cincin tak? Tak ada. Okey. Cikgu yang pakai cincin. Okey, jadi kita teruskan apa yang dikatakan sebagai definisi bulatan. Okey. Bulatan ialah suatu set titik-titik di atas suatu satah yang mempunyai jarak yang sama dari suatu titik tetap yang dikenali sebagai pusat bulatan. Okey, jadi kena fahamlah sebelum kita nak kenal pasti bulatan, benda yang paling utama dalam satu bentuk bulatan itu adalah pusat bulatan. Dia berbeza dengan bentuk-bentuk yang lain. Sebab bentuk-bentuk yang lain tiada pusat bulatan, hanya bulatan sahaja mempunyai pusat bulatan. Okey, baiklah murid-murid, hari ni dah sediakan nak belajar mengenai bulatan. Kalau dah sedia, boleh tunjuk satu simbol bulat macam ni. Mana dia? Macam ni. Okey. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah untuk matematik tingkatan 2.
KPM. Selamat datang semua ke slot menengah rendah bersama saya Chris, MJ, dan hari ini murid-murid kita nak belajar matematik tingkatan 2 dengan topik kita bulatan. Okey, dan saya bersama dengan Cikgu Amni dan juga rakan-rakan sekelas saya di Google Meet. Hai semua. Okey, baiklah Cikgu. Chris dah tak sabar. Murid-murid di rumah pun dah tak sabar Cikgu. Apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran segmen seterusnya Cikgu. Silakan. Okay, terima kasih Chris. Okay, kita teruskan kepada yang seterusnya iaitu standard pembelajaran yang pertama dalam topik ini iaitu mengenal bahagian bulatan. Okey, baiklah Chris. Okey, tadi saya dah bagi tahu kan. Okey, benda yang paling penting dalam bulatan yang pertama kita ada satu titik yang dekat tengah tu kita panggil sebagai pusat bulatan. Okey, apa definisi pusat? Iaitu satu titik tetap yang berjarak sama dari semua titik pada lilitan bulatan. Okey, yang mana satu lilitan bulatan? Okey, yang ini. Yang ini kita panggil sebagai lilitan bulatan, di mana maksud lilitan bulatan ialah perimeter sebuah bulatan. Okey, seterusnya bahagian bulatan seterusnya kita ada jejari. Jejari. Tadi lain Chris tadi keliru. Betul. Okey, apa maksud jejari? Macam mana kita nak kenal pasti jejari? Okey, jejari ialah garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Okey, maksud dia separuh lah. Separuh panjang. Okey. Manakala kita ada satu lagi kita panggil sebagai diameter. Okey, diameter, apa maksud diameter? Ialah garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Dan yang seterusnya kita ada, okey, nampak tak garisan warna ungu dekat situ? Nampak je. Okey, itu kita panggil sebagai perentas. Perentas ialah garis lurus yang menyambung sebarang dua titik pada lilitan. Okey, boleh nampak tak apa perbezaan di antara diameter, jejari dan perentas? Okey, perentas dengan diameter walaupun kita nampak kelihatan lebih kurang sama, okey, tetapi perbezaan di antara diameter dan perentas ialah diameter dia mestilah melalui pusat bulatan. Okey, manakala perentas kita tak perlu melalui pusat bulatan, sebaliknya hanyalah mana-mana garis lurus yang ada dalam bulatan tetapi mestilah menyambung sebarang dua titik pada bulatan tersebut. Okey, itu beza faham. dia. Okey, seterusnya kita ada tiga lagi bahagian bulatan. Okey, iaitu kita ada sektor. Apa? Okey, sektor. Apa definisi sektor? Okey, rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Okey, nampak tak daripada gambar rajah tu kita boleh nampak ada dua jejari. Okey, dan ada satu lengkuk. Okey, nampak tak? Okey, ada satu lengkuk dan juga ada dua jejari. Okey, seterusnya kita ada lengkuk. Apa yang dikatakan sebagai lengkuk? Okey, lengkuk ialah sebahagian daripada lilitan. Okey, kebiasaannya dalam sebuah bulatan kita ada dua lengkuk. Kita panggil sebagai lengkuk major iaitu lengkuk yang paling besar, manakala kita ada lengkuk minor iaitu yang kecil. Okey So itu kita panggil sebagai lengkuk. Sama macam sektor lah cikgu. Sektor minor dan sektor major. Ya, betul. Tapi kalau sektor tu dia mesti dibatasi oleh dua jejari, satu lengkuk. Okey, tapi dia lebih kurang samalah. Lengkuk tu yang dekat lilitan. Gabungan di antara lengkuk minor dan juga lengkuk major kita akan panggil sebagai lilitan. Ya, betul. Faham. Dan yang ketiga kita ada tembering. Apa yang dikatakan sebagai tembering? Tembering ialah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan satu perentas. Okey, nampak tak apa beza? Dia lebih kurang kelihatan sama tau Chris dan juga murid-murid di rumah. Okey, sektor dan tembering. Tapi beza di antara sektor adalah sektor ni dia satu lengkuk dua jejari. Satu lengkuk dua jejari. Ya, satu lengkuk dua jejari. Tapi tembering satu lengkuk dan satu perentas. Dia melibatkan lengkuk dan perentas. So, cikgu banyak ni. Kena hafal ke semua ni? Tak perlu hafal. Matematik dia bukan perlu menghafal. Matematik kita mesti kena faham konsep. Kena faham. Okey. Sekejap cikgu, sebelum kita teruskan saya nak tanya kawan-kawan di rumah dan juga di Google Meet. Lupa pula nak tanya. Semua faham tak? Semua faham? Kalau faham boleh tunjuk thumbs up. Faham Okey, semua faham boleh bezakan di antara sektor, lengkuk dan tembering. Sebenarnya Chris dan juga murid-murid di rumah dan juga murid-murid dan penonton sekalian, kebiasaannya murid dia agak keliru
macam mana nak kenal pasti sektor, macam mana nak kenal pasti tembering, macam mana nak kenal pasti lengkuk. Biasa lengkuk tu semua sedia maklum. Lengkuk kita tahu kan lengkuk bentuknya macam mana. Ya. Tetapi yang biasanya student pula. Murid. Murid bahasa Inggeris. Okey. Murid keliru di antara sektor dan juga tembering. Ingat, jadi sektor mesti dibatasi oleh satu lengkuk, dua jejari, tembering, satu lengkuk dan satu perentas. Okey, dah faham dah. Faham dah semua kan? Faham cikgu? Okey, faham. Kita teruskan kepada soalan uji minda. Ada soalan ni. Okey. Jadi murid-murid di rumah, boleh nampak kan soalan yang terpapar di skrin masing-masing? Okey, bagus. Mungkin cikgu nak bacakan soalan dulu. Boleh sikit. Dalam rajah di bawah, okey. O ialah pusat bulatan. Okey, dia dah bagi tahu dekat situ O ialah pusat bulatan. Okey, kenal pasti bahagian bulatan berikut. Okey, tadi saya dah terangkan, saya dah tunjukkan gambar-gambar, okey, macam mana, apa itu jejari, apa itu perentas. Okey, sekarang ni cuba kita lihat murid-murid masih ingat dan juga faham tidak konsep mengenai bahagian bulatan. Okey, murid-murid boleh jawab sekarang. Okey. Kita bagi, ada berapa soalan di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 soalan dekat situ. Okey, so titik O, garis AOC. Chris pun nak cuba boleh cikgu? Boleh, kita cuba jawab. Okey, sektor AOB, kenal pasti bahagian garis OA. AOB. Okey, AB, lengkuk AB, garis BC dan kawasan berlurik BCD. Yang ni tak perlu ukurkan cikgu. Tak Yang perlu ni kita nak ukur, kenal yang pasti kita saja. nak kenal pasti je. Okey, dan bagi murid-murid yang sedang mencuba jawab soalan berikut, nanti bila dah siap kan boleh tunjuk di kamera ya semua. Okey. Kalau Yongwei, Nadwa, siapa yang dah siap boleh tunjuk di kamera dulu. Lepas tu kita akan bincang bersama-sama. Okey, titik O. Yang ni senang ni. Titik O. Cikgu dah ajar dekat tadi. soalan tadi pun dia dah tunjuk apa jawapan dia. Itulah dah ada jawapan dalam soalan tu. Dah ada jawapan dekat soalan. Okey, baiklah cikgu. Mungkin untuk soalan pertama dan kedua kita nak tanya murid boleh tak cikgu? Boleh. Okey, siapa nak cuba jawab untuk soalan 1 dan 2? Titik O dan garis AOC. Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba dulu? Kalau tak, Abang Chris pilih. Okeylah, saya tengok ladies first lah. Kita bagi Nadwa. Okey, Nadwa, silakan Nadwa untuk soalan pertama dan kedua. Apa jawapan anda? Bagi soalan pertama dan kedua, pusat dan diameter. Pusat dan titik O ialah diameter. pusat bulatan dan juga garis AOC adalah diameter. Betul Atau Okey, nak nanti bincang, kita bincang bincang okey. jawapan selepas kita dapat keseluruhan jawapan dekat situ, Chris. Tak apa, Abang Chris tulis dulu. Okey, seterusnya untuk soalan ketiga dan keempat, Nadwa pilih sesiapa yang Pilih untuk kawan. jawab. Pilih kawan. Passing. Okey. Yongwei. Yongwei dah angkat macam ni. Okey, Yongwei silakan. Sektor AOB ialah sektor minor dan garis OA ialah jejari. Tak dengar sangatlah Yongwei, boleh tak ulang sekali? Sektor AOB ialah sektor minor, garis OA ialah jejari. Okey, sektor minor dan jejari. Sektor minor dan jejari. Okey, Yongwei, boleh passing ke kawan anda. Siapa? Nasrullah. Siapa? Okey, Nasrullah. Okey. Okey. Jawapan kelima dan keenam saya ialah lengkok minor dan perentas. Okey, lengkok minor dan perentas. Okey, masih. Okey, seterusnya kita nak passing kepada Shashin kan? Shashin seorang je Okey. lagi. Okey. Okey, jawapan untuk ketujuh ialah tembering minor. Tembering minor. Okey. Jom kita semak jawapan mereka, Chris. Baiklah. Okey, boleh nampak. Okey, Chris, cuba semak. Betul tak jawapan apa tu murid saya? Okey, tadi Nadwa dah jawab kan titik O. Pusat. Tapi semua murid yang dah siap mungkin boleh tunjuk jawapan di kamera. Tunjukkan Kita jawapan boleh masing-masing, semak angkat bersama-sama. jawapan masing-masing. Okey. Baiklah, so tadi pusat. Okey. Jom kita semak bersama-sama Okey, Yongwei dan Pusat. Nadwa boleh tunjukkan jawapan anda? Hush. Okey, jom kita semak bersama-sama. Okey. Yang pertama pusat. Okey, Okey, yang ting kedua? semua betul, Okey. Okey. Seterusnya diameter. AOC ada diameter, Okey, betul. semua pun betul. Nasrullah boleh tunjuk jawapan? Just tunjuk je. Okey. Seterusnya sektor minor, betul. AOB betul. Okey, nombor 4 jejari. OA betul, jejari. Lengkuk AB ialah? lengkuk minor, betul. Lengkuk minor, betul. Ah. Lepas garis BC? Garis BC adalah perentas. perentas.
Dan kawasan Belorik BCD adalah Tembereng Minor. Semua betul, sebab cikgu? kawasan dia betul. Semua betul. Kita bagi tepukan kepada semua murid. Baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan mengenai segmen yang kita baru belajar, cikgu. Okey, Silakan. tadi macam saya ingatkan sekali lagi, kebiasaannya murid dia orang kata terkeliru di antara perentas dan juga diameter. Jadi kena ingatlah, perentas dia tidak melalui pusat belatan, tetapi sebaliknya diameter satu garis panjang yang mesti melalui pusat bulatan. Okey, itu, faham. Itu dia perkongsian. Yang biasa murid terkeliru lah. Okey. Jadi diameter dan perentas lah. Betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar, boleh cikgu? Boleh. Okey, selepas ni kita nak buat aktiviti kan? Betul. Okey, jadi murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah bersama Cikgu Amni untuk Matematik Tingkatan 2. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Saya Chris MJ, temankan anda di slot menengah rendah untuk mata pelajaran Matematik Tingkatan 2 dengan topik kita bulatan. Dan hari ini kita ada bersama Cikgu Azliana selaku jurubahasa isyarat kita untuk episod kali ini, dan juga Cikgu Amni dan rakan-rakan saya di Google Meet. Hai semua. Lambai sikit. Okey, semua dah sedia tak? Murid-murid di rumah dan juga di Google Meet dah sedia tak untuk belajar matematik hari ni? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Itu dia. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, cikgu? Seterusnya kita nak buat apa pula? Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu 5.1.2, membina suatu bulatan. Okey, kali ini saya nak minta murid-murid cuba lihat dan juga cuba dengar dengan teliti macam mana kita nak proses untuk bina suatu bulatan. Baik. Sebab nanti di akhir segmen ini saya akan bagi beberapa soalan untuk kena pasti aras kefahaman murid-murid pada hari ini. Okey, Yes. dengar Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama, contoh 1. Okey, bina bulatan apabila diberi jejari 10 cm dan berpusat di O. Okey, jadi ikut daripada arahan tu, okey, kita harus yang pertama kita tandakan satu titik. Okey, letakkan mana-mana cikgu, satu titik sebelum ya. kita teruskan dengan aktiviti pertama, mungkin cikgu boleh kongsikan sikit peralatan apa yang kita perlukan, Oh, cikgu, lupa pula untuk saya, membina Chris. satu bulatan. Okey, saya nak minta murid-murid bersedia. Kita Okey. ada jangka lukis. Ish, besarnya jangka Okey, lukis jangka ni. lukis ni untuk cikgu. Untuk cikgu saja. Okey, ya, dia ada Untuk jangka murid macam lukis. ni. Ya, apa beza di antara jangka lukis murid dengan guru? Kalau murid punya dia ada satu tajam. Betul tak? Untuk cikgu, kalau cikgu dia kita ada tak section. gunakan yang tajam lah, Oh, sebab okey, kita nak lekatkan pada papan putih. Faham. Okey, kita Okey, seterusnya. ada Uish, Apa ni, besarnya. Chris? Yang ni bukan kipas. Bukan kipas tangan, ni protractor. Ya, betul, kita ada protektor. Pastikan apa pentingnya protektor ni sebab kita nak ukur sudut. Jadi pastikan skala tu boleh dibaca. Kalau sekiranya murid mempunyai orang kata apa protektor yang dah macam dah kabur-kabur tu, sila beli yang baru. Okey, boleh nampaklah. Okey, Kita ada seterusnya. pembaris, perlukan pembaris yang panjang. Oh. Okey, dekat Chris tu pembaris yang panjang. Yang ni tak boleh kalah ni. Okey, okey, depan. Okey, yang itu pembaris panjang ah. Okey, jadi ketiga pelatan ni kita perlukan untuk kita bina satu bulatan. Okey, dah faham, cikgu. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okey, kita yang pertama tadi, okey, kita nak bina bulatan yang berjejari 10 cm di mana tandakan satu titik O. Okey, jadi kita ada kertas kosong. Okey. Chris pun boleh buat dengan saya. Okey, Boleh. tandakan dekat mana-mana kita tandakan dan labelkan sebagai O. Kebiasaan ni kita akan labelkan pusat bulatan tu sebagai O. Okey ya. Kemudian ukur jangka lukis berjarak 10 cm pada pembaris. Okey, jadi ambil pembaris. Baik. Okey, pastikan buka jangka lukis tu sepanjang 10 cm. 10 cm. Okey, betul, sepanjang 10 cm. Okey. Okey, kemudian letakkan hujung tajam jangka lukis. Okey, macam saya tak pakai yang tajam.
Okey, letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik yang murid-murid dah buat. Okey. Dan lukis sebuah bulatan berjejari 10 cm. Okey, jadi Okey. kita pusingkan bulatan. Pusingkan. Betul. Wah. Okey, nampak? Alamak. Kemudian, okey, kita tandakan. Okey, daripada bulatan, pusat bulatan ni kita pergi kepada Kena guna pembaris. kena guna pembaris. Okey, tandakan Okey. lurus daripada pusat bulatan sehingga ke lilitan. Okey. Okey, maka ini kita panggil sebagai Jejari. jejari. Jadi ingatlah, tadi kan saya dah bagi tahu bermula daripada pusat bulatan menyentuh lilitan. Itu kita panggil sebagai jejari bulatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada lukisan yang seterusnya, contoh 2. Okey, bina diameter yang melalui titik Q dalam bulatan yang berpusat di titik O. Okey, jadi saya dah ada satu bulatan dekat sini. Okey, saya gunakan bulatan yang sama. Okey, Chris pun boleh gunakan bulatan yang sama. Oh, kena padam Padamkan jejari kat tak situ. apa, I buat bulatan baru sebab I guna pen tadi. Okey. Sambungkan titik O dan Q dengan garis lurus menggunakan pembaris. Kalau seperti yang dilihat di skrin masing-masing. Okey. Dalam satu bulatan tu ada 2 titik. Okey, so saya letakkan sini satu lagi titik iaitu titik Q. Okey, titik Q. Okey, titik Q. Okey, dengan menggunakan pembaris, lanjutkan garis tersebut sehingga menyentuh lilitan. Okey, ingat kena guna pembaris. Okey, jadi kita sambungkan titik O dan titik Q sehingga menyentuh lilitan. Okey, dan kemudian kita panjangkan garisan tersebut sehingga menyentuh lilitan. Okey. Maka yang ini kita panggil sebagai diameter. Diameter. Betul. Diameter mesti melalui pusat bulatan. Okey. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, okey, bina satu perentas dengan panjang 5 cm dari titik P pada bulatan. Saya masih gunakan bulatan yang sama. Baik. Sekarang ni kita nak bina perentas. Okey, perentas tidak akan melalui pusat. Tidak melalui pusat bulatan. Ya, murid-murid sekalian, tidak melalui. Itu beza di antara diameter. Okey, faham? So kita ada pusat bulatan. Okey, buka jangka lukis pada pembaris dan ukur selebar 5 cm. Okey, jadi saya tandakan dulu sini lengkuk dia sebagai, kita panggil sebagai P. Alright. Okey, kita buka pembaris ukur selebar 5 cm. 5 cm. Betul. Sebab soalan tanya ukur selebar 5 cm, betul tak cikgu? Betul. Kita nak bina perentas yang panjangnya 5 cm. Faham? Okey, kemudian letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik P. Titik P, okey. Okey. Kemudian lukis lengkuk yang memotong lilitan dan labelkan titik A. Okey, so kita lukiskan lengkuk pada lilitan tersebut. Kecil je kita punya perentas. Okey, kemudian sambungkan titik P ke titik A yang telah ditanda pada lilitan tersebut. Okey, so sambungkan je lah. Yang ni A lah, titik baru ni A. Okey. Betul. So ini adalah titik A. Boleh nampak kan? Maka garisan PA ialah perentas yang panjangnya adalah 5 cm. Okey, jadi macam kita dah bagi tahu tadi kan, Chris, kita dah bincang tadi, perentas mana-mana garis lurus yang mesti menyentuh lilitan, tidak menyentuh diameter. Okey, macam Chris lukis tu tadi. Okey, boleh nampak tak beza di antara diameter, jejari dan juga perentas? Nampak cikgu? Okey, nampak kan? Dah faham dah. Okey, dah faham. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, bina sektor bulatan bersudut 60 darjah pada pusat bulatan yang berjejari 4 cm. Okey, yang ini kita perlu gunakan protektor, jangka lukis dan juga pembaris. Jangka lukis dan juga pembaris. Betul. Okey, baik. Okey, pertama
mesti kena lukis bulatan berjejari 4 cm. Okey, macam mana teknik tadi? Mesti kena buka jangka lukis anda dan buka sepanjang 4 cm. 4 cm. Betul, Baik. 4 cm. Saya nak buat besar sikit lah, Chris, boleh? Boleh cikgu. Okey, saya buat besar sikit. Saya buat 8, Okey. saya buat 12 sebab saya punya ni besar. Betul cikgu, senang. Murid nak nampak pun senang. Nak nampak senang. Alright. Nampak ni. Okey, jadi dah buat dah bulatan 4 cm. Jadi, bulatan saya 12. 12. Okey. Lain sikit lah. Okey, murid di rumah pun nak ikut sekali pun boleh ya. Murid-murid dekat rumah boleh cuba. Okey, boleh praktis sebab kejap lagi nanti kita akan buat soalan kan, Chris? Okey. Okey, boleh cuba bersama-sama dengan saya dan juga Chris. Okey, ini adalah pusat bulatan. Ingat, setiap kali kita lukis bulatan, pastikan kita labelkan pusat tersebut. Okey. Kemudian kita lukis satu jejari. Lukis satu jejari kat sini. Okey. Okey. Kemudian dengan menggunakan protektor, tandakan satu titik pada 60 darjah dari jejari OA. Okey, tadi ini adalah A lah. A, okey. Ni kita panggil jejari OA. Okey. Okey, guna protektor. Macam mana nak guna protektor ni, Chris? Cara nak guna protektornya. Okey, pastikan sudut 90 darjah mesti berada pada pusat bulatan. Okey. 90 darjah tu mesti berada pada pusat bulatan. Okey, faham? Ya. Okey, dah. Okey, kita letakkan sebaris dengan jejari. Baik. Okey, kemudian kita baca skala dia atas ke bawah? Kita akan baca skalanya daripada atas. Atas Ya, sebab kalau perhatikan pada protektor kita ada dua skala. Di atas adalah sifar, bermula dengan sifar. Dekat bawah bermula dengan 180 darjah. Okey, tapi disebabkan kita sekarang nak baca sehingga 60. Okey, jadi sudut kita mesti macam ni lah. Okey, mesti berada di atas landasan jejari. Okey, pusat mesti berada pada 90 darjah dan sekarang kita ukur. Okey, kita baca sehingga 60 darjah. Okey, tandakan 60 darjah dekat situ. Okey, baik. Okey. 60 darjah. Kemudian dengan gunakan pembaris, kita sambungkan tadi 60 darjah. Okey, dan kita label kan? Okey, jangan lupa labelkan. Dia kata OB. Okey. Ini adalah B. Okey, jadi maka AOB ialah sektor bulatan. Satu lagi, Chris, jangan lupa kita tandakan berapa sudut dia. Tadi kita ukur berapa tadi? 60 darjah. Kita ukur 60 darjah. So ini adalah sektor bulatan yang kita kenali sebagai sektor minor. Sektor minor. Cantiklah lukisan Chris. Cantik juga? Cantik. Pandai. Pandai dah. Okey. Dapat makan cemerlang ni. Okey. Sekarang murid-murid dekat rumah boleh faham? Faham Boleh faham semua? Semua faham. Semua faham kan? Okey. So untuk teruskan, saya nak lihat sejauh mana kefahaman murid-murid kita pada hari ini di atas penerangan yang telah saya yang telah saya terangkan tadi daripada contoh 1 sehingga contoh 4. Kita teruskan kepada jom cuba. Okey, ada jom dua cuba. soalan dekat situ. Baik. Okey, saya bacakan dulu soalannya, Chris. Okey, boleh, cikgu. dengan menggunakan protektor, dan juga jangka lukis. Bina sektor BOC dengan O ialah pusat bulatan. Panjang jejari dan sudut AOB adalah seperti ketetapan yang berikut. Jadi soalan ini walaupun nampak macam ada satu soalan, tapi kita ada dua soalan mengandungi dua soalan A dan B. Jadi murid-murid perlu melukis dua buah bulatan yang berbeza jejari dan juga berbeza sudutnya. Cikgu nak lagi satu kertas boleh tak? Boleh, Chris. Sebab ada dua bulatan kan? Betul. Terima kasih cikgu. Jadi saya bagi masa kepada murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat penonton sekalian pun boleh cuba. Dan cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa strategi bila murid-murid nampak soalan sebegini, apa yang penting terlebih dahulu cikgu? Perkara pertama adalah kita lukis jejarinya dulu. Kita lukis pusat bulatan. Pusat dulu. Lukis pusat bulatan dekat mana kita nak lukis bulatan tersebut. Kita tandakan sebagai titik O. Kemudian kita ukur jangka lukis.
Okey, perkara pertama tadi kita letak satu titik. Okey, kemudian kita ukur jangka lukis sepanjang 5 cm. 5 cm. Ya, kita ukur dulu. Okey. Baik semua. Ingat ya, kita perlukan 3 peralatan hari ini. Yang pertama jangka lukis, yang kedua pembaris, yang akhir sekali protractor. Protect. Okey. So selepas dah cari Okey. panjang jejari. Dah kita dah lukis panjang jari. Okey, sekarang kita lukis panjang jejari tersebut. Okey. Lukis jejari. Lukis jejari Betul. Okey. Okey, kalau murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, kalau dah habis boleh tunjuk jawapan di kamera anda, okey? Alright. Saya tahu murid-murid hari ini memang hebat sangat cikgu. Laju. Okey, abang Chris pun akan cuba jawab Okey, dah lukis jari. Okey, baru kita gunakan protektor untuk kita untuk kita ukur sudut BOC tersebut. Okey. Okey, so ini adalah BOC 85. 85. Ya, Okey. 85. Baiklah, mungkin siapa dah habis? Siapa dah siap jawab soalan A dan B? Okey, belum lagi. Okey. Mungkin Yongwei. Mungkin Yongwei nak kongsikan jawapan anda? Okey. Tak nampak. Sekejap. Nampak tak? Tak nampak. Okey, tak nampak sangat. Okey, tak apa. Yongwei dekat sikit. Dekat lagi dengan kamera. Okey, boleh nampak. Okey, yang ni 85 darjah. So, betul tak juga jawapan Yongwei? Okey, tepat sekali Yongwei. Yongwei, sektor apa yang Yongwei dah lukis tadi tu? Kita panggil sektor apa Yongwei? Minor ke major? Minor. Berapa tak dengar? Sektor minor. Sektor minor. Okey, tepat sekali Yongwei. Kita panggil sebagai sektor minor sebab dia kurang daripada 90 darjah. Okey, yang bulatan yang kedua. Ada yang sesiapa yang dah siap? Boleh angkat tangan. Okey, siapa? Okey, Nasrullah. Okey, Nasrullah. Silakan. Okey. Cantik. Okey, kita ada nampak tak murid-murid? Okey, kita ada jejari. Okey, mengikut soalan tersebut, jejari panjang 6.5 cm. Okey, sudut BOC-nya adalah 145 darjah. Okey, sekarang sektor minor ke major, Nasrullah? Sektor minor atau major? Sektor minor. Sektor Minor. minor? Sektor minor itu kita lukis adalah sektor minor. Tepat sekali. Good job. Tahniah semua. Okey. Okey. Dan mungkin Nadwa dan Syashan mungkin boleh tunjuk jawapan anda juga. Tunjukkan jawapan anda. Okey, untuk A atau B boleh tunjuk. Alright, nampak tu cikgu. Okey, kesemua lukisan saya boleh bagi 5 bintang hari ini, ya Chris? Ya, semua tepat mengikut soalan yang dikehendaki. Okey, jadi apa sebenarnya kesimpulan yang kita dapat daripada aktiviti tersebut? Okey, yang pertama, murid dapat bina sebuah bulatan apabila diberi panjang jejari atau diameter. Okey, sekiranya soalan diberi diameter, maka kita boleh lukiskan sebuah bulatan dengan kita bahagikan nilai diameter tu kepada 2. Maka akan dapat nilai jejari. Yang kedua, murid dapat membina diameter melalui satu titik tertentu dalam suatu bulatan. Saya ingatkan sekali lagi ya Chris dan juga murid-murid di rumah. Pastikan diameter mesti melalui pusat bulatan. Itu dia punya key point utama untuk diameter. Yang ketiga, kita dapat membina perentas melalui satu titik yang tertentu dan diberi panjang perentas. Sekiranya diberi panjang perentas, maka kita boleh lukis perentas tersebut dalam satu bulatan. Maka dalam satu bulatan tu kita boleh dapat banyak sangat perentas ya Chris dan juga murid-murid. Dan yang terakhir, kita dapat bina sektor bulatan apabila diberi sudut sektor dan juga panjang jejari suatu bulatan. Baiklah, itu dia cara-cara kita nak membina suatu bulatan. Baiklah semua, kita akan berehat sebentar, tapi jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Amni untuk mendengar rendah matematik tingkatan 2.
TV KPM. Okey murid-murid, anda sedang menonton slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk matematik tingkatan 2 bersama Cikgu Amni dan juga rakan-rakan sekelas saya di Google Meet. Hai semua. Okey, hari ni kita ada siapa? Kita ada Yongwei, ada Nadwa, ada Shashan dan Nasrullah. Dan topik kita hari ni, betulkan saya kalau salah Cikgu, ialah bulatan. Betul tak Cikgu? Betul, Chris. Okey, baiklah Cikgu. Hari ni kita nak belajar apa seterusnya? Okey, kita dah sampai ke akhir segmen. Okey, jadi kita akan buat sedikit latihan pengukuhan. Tapi sebelum tu, okey, pastikan untuk belajar topik ini, pastikan anda mempunyai macam tadilah kena ada jangka lukis. Okey, jangka kita lukis. mesti kena ada protektor. Protractor, Dan okey. juga pembaris panjang. Kebiasaannya kan Chris, murid-murid selalu lupa bawa pembaris. Uish, Okey, mana jadi boleh bila nak cikgu? lukis bulatan tu dia pakai yang macam tangan pakai Tak boleh. sambung biasa je. Okey, Jadi matematik. kena ingat jejari, diameter, perentas, Faham. itu semua adalah satu garis lurus. Okey, bila kita sebut garis lurus mestilah kena ada pembaris. Cikgu, Okey. apa kegunaan protractor Cikgu? Okey, protektor kita nak ukur sudut lah. Macam saya terangkan tadi, protektor kita akan ada dua skala. Okey. Kalau dilihat sebelah kanan, sebelah kiri, okey, sebelah kiri dia punya skala dekat bawah tu adalah bermula dengan kosong. Okey, Ya. yang kalau sebelah kiri dekat bawah dia bermula dengan 180 darjah. Jadi bila kita nak guna protektor bergantung di atas garisan mana yang kita akan ukur. Okey, jadi faham. saya ingatkan murid jangan tersalah guna ataupun tersalah baca skala, sebab nanti bila kita tersalah baca skala, kita punya sudut pun sudah berbeza. Tak sama seperti soalan yang kita minta buat. Okey, faham Cikgu. Okey. Ya, kita- Baiklah, Chris dah ada protractor, Okey, murid-murid jangka dekat lukis rumah semua dah ada masing-masing. dan Jangka pembaris. lukis, protektor semua. Okey, tunjuk di Okey, kamera cuba semua. angkat jangka lukis. Cuba angkat. Nampak Protektor tu. yang penting mesti kena ada pensel. Uish. Saya suka Nadwa punya hitam, matte black. Uish, style. Okey, seterusnya Okey, Cikgu. seterusnya kita boleh aktiviti pergi dia? kepada latihan pengukuhan yang pertama. Baiklah. Okey, bina bulatan berpusat di O dengan berjejari 6 cm. Okey, jadi ingat, perkara pertama bila kita nak lukis bulatan, kita mesti kena tandakan Oh, pusat. terlebih dahulu. Kena ada pusat dia dulu. Okey. Permulaan dia mesti kena ada pusat bulatan. Pusat. Oh, alright. Okey. Pembaris Cikgu dah Okey. jatuh. Terima kasih, Chris. Sama-sama, Okey, Cikgu. Okey. soalan pertama, bina bulatan berpusat di O Berpusat di dengan O. berjejari 6 cm. Okey, berjejari 6 cm. Berjejari 6 cm. Sekiranya, okey, katakanlah contoh soalan diberi berdiameter 12 cm. Okey, diameter 12 cm. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, murid-murid jangan rasa berdebar-debar tak tahu macam mana, sebab tadi saya dah bagi tahu kena ada jejari baru boleh lukis bulatan. Okey, Betul. tapi sekiranya soalan tu diberikan panjang diameter, okey, maka kena faham konsep diameter tadi. Diameter adalah bermula daripada pusat bulatan. Maka Betul. untuk dapatkan jejari, kita hanya bahagi nilai diameter tersebut kepada 2. Okey. Jadi kita akan dapat panjang jejari. Okey, Sebab jadi kita tak boleh lukis bulatan dengan Faham. panjang diameter. faham. Kita perlu ada nilai jejari untuk lukis satu bulatan. Jadi jejari darab dengan 2 sama dengan diameter, betul tak? Betul. Okey. Jadi untuk Okey. soalan pertama ni Soalan yang pertama. Siapa yang dah habis? siap? Dah siap. Okey, Nadwa dah siap. Okey, mungkin anda boleh tunjukkan jawapan anda Tunjukkan terlebih jawapan dahulu. anda. Okey. Wish, kemasnya. Nadwa. Jelas. Okey. Okey, saya nak bagi 5 bintang pada Nadwa. Uish. Ya, Chris? Kenapa Cikgu? Betul. Betul. Tepat sekali. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey. Okey, Cikgu, bina... sebelum kita teruskan dengan soalan kedua, saya nak Ya? tanya. Kalau kita terlupa label pula. Terlupa label. Maknanya kita dah lukis jari dia tapi tak tulis 6 cm. Tak boleh terlupa lah, Chris. Mesti kena label. Mesti kena label Kalau Biasanya tak label, murid dia akan lebih, orang kata apa, lebih faham. Bila dah lukis jari tu, kita perlu labelkan. Yang penting, label pusat.
Okey. Itu paling penting. Mesti kena ada pusat bulatan dekat situ. Okey, faham. Okey, soalan boleh kita teruskan soalan yang kedua, Chris? Okey, jom cikgu. Okey, soalan yang kedua, bina perentas sebuah bulatan dengan jejari 4.5 cm dan panjang perentas 6.7 cm. Okey. Sama juga macam langkah tadi, pastikan buat bulatan terlebih dahulu. Pusat, pusat bulatan. okey, lepas tu jejari 4.5 cm. Okey, untuk dapatkan 4.5 cm kita guna pembaris. Guna Dan pembaris. juga jangka lukis. Ya, pastikan anda baca pada skala yang betul lah. Kebiasaannya pembaris kan dia ada 2 unit. Ya. Okey, jadi pastikan murid-murid dekat rumah tu baca pada unit cm. Okey, cm. Okey, Dan kalau 4.5 bulatan ni, cm. kalau jejari 4.5 cm cm, maknanya diameter dia 9 cm, betul tak? Betul. Kita just darab dengan 2 Darab sahaja, dua. Chris. Okey. Okey, dan Baiklah. juga panjang perentas 6.7 cm. Okey, baiklah murid-murid, siapa yang dah siap boleh tunjuk jawapan anda di kamera. Jom kita semak bersama-sama. Okey, Yongwei, Nasrullah, Shashan. Okey. Dan cikgu mungkin cikgu boleh semak jawapan murid-murid kita. Okey, kita tengok kepada lihat jawapan Nasrullah. Okey, tepat sekali digunakan 4.5 cm. Okey, dah label dekat situ 4.5 cm. Okey, jadi kan Chris tadi bila kita nak lukis, kita kena faham soalan. Okay, sebab soalan dia minta jejari 4.5 cm. Maka kita tahulah kita perlu label jejari dekat situ 4.5 cm. Dan juga perentas adalah 6.7 cm. Jadi perhatikan ke semua murid saya, dia dah labelkan panjang perentas dan juga panjang jejari. Wow, okey. Tepat sekali. Tepat Keempat-empat sekali. mereka memang dapat lukis satu bulatan dengan tepat ikut soalan yang diberi. Alright, jadi berapa bintang yang murid-murid kita dapat hari ini, cikgu? Kita bagi ke semuanya 5 bintang untuk Semuanya soalan 5 ini. bintang. Wow, hebat sekali. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu nak cuba jawab juga untuk tunjuk jawapan untuk murid-murid di rumah. Okey, boleh. Kita tadi kan 4.5 cm. Okey. Okey, jadi kita ukur 6.7 macam kita nak buat perentas. Ya. Okey, pastikan kita dah tandakan satu titik kat mana-mana sajalah pada lilitan. Okey, katakanlah saya tanda dekat sini. Katakanlah saya tandakan sebagai M. Okey, bila kita nak lukis satu perentas, letakkan jangka lukis yang hujung tajam pada titik M dan kita buat satu lengkuk pada pada lilitan. Okey, macam tu. Okay, maka lepas tu kita gunakan pembaris. Ingat tahu kena guna pembaris. Yang ni penting nak lukis pembaris. mesti kena guna pembaris. Okey, dan sambungkan titik M dan juga kepada lengkuk yang kita dah lukiskan tadi. Okey, begitulah murid-murid. Semua faham hari ni? Kalau faham boleh tunjuk thumbs up. Okey. Baiklah cikgu. Nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung rancangan kita hari ini. Tapi mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar dalam topik rumusan kita pada hari ini macam tadi saya dah terangkan. Okey, murid-murid diminta tahu macam mana nak bezakan di antara perentas, diameter dan juga jejari. Okey, jejari mestilah separuh nilai daripada diameter. Okey, diameter mestilah melalui pusat bulatan dan juga kita ada perentas. Okey, dan juga kita ada sektor minor, sektor major. Okey, jadi murid-murid perlu tahu, yang penting murid-murid perlu tahu bagaimana kita hendak menggunakan protektor dan cara hendak membaca nilai skala pada protektor tersebut. Okey, dan bagaimanakah prestasi keseluruhan murid-murid kita hari ini, cikgu? Okey, prestasi hari ini kita akan bagi 5 bintang untuk ke semua murid saya pada hari ini sebab semua dapat jawab soalan dengan tepat. Wow, cikgu Chris pun dapat 5 bintang tak? Ya, Chris pun dapat 5 bintang. Yes, hebat semua. Jom kita bagi tepukan gemuruh kepada semua murid. Okey, baiklah. Dan cikgu, sebelum kita akhir rancangan hari ini, yang penting cikgu, matematik ni kena buat banyak latihan, betul tak? Betul. Macam mana kita nak dapatkan latihan tambahan untuk topik Okey, kita boleh dapatkan latihan tambahan. Biasanya kalau cuti panjang, jangan biarkan orang kata apa, duduk kat rumah tu kita just tonton televisyen je ya Chris. Okey, pastikan sambil-sambil tengok TV tu kita boleh melayari portal Delima. Portal Delima. Delima. Okey, di dan kalau Sumberku.
betul tak? Kuartal 5 saja, dan kalau nak tonton TV boleh tonton Didik TV. Betul. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Amni dan juga Cikgu Azliana selaku jurubahasa isyarat untuk episod kali ini. Terima kasih murid-murid. Sekian daripada saya Chris MJ. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Bye semua.